Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan tengok bab 5, ubahan. Kita masuk subtopik yang ke 5.2.3, iaitu kita nak menulis suatu ubahan songsang dalam bentuk persamaan. Sebelum ni kita dah tengok ubahan langsung, itu Y berubah secara langsung dengan X. Kemudian kita akan ubah dia menjadi bentuk persamaan dengan meletakkan pemalar K. Kita akan dapat Y sama dengan KX. Kan? Jadi untuk ubahan songsang pula, penulisannya adalah seperti begini ya. Y berubah secara songsang dengan X. Kita letak 1 per X. Ubahan songsang ni bermaksud kalau suatu nilai bertambah, satu nilai lagi akan berkurang. Contoh, kalau nilai X ni bertambah, Y ni yang merupakan pembeli ubah gerak balas ni, dia akan jadi berkurang lah. 1 per dengan 2 contohnya dapat 0.5. Kita tambah lagi X, 1 per 10, kita dapat 0.1. Jadi bila X meningkat, Y berkurang. Itulah maksud ubahan songsang. Ubahan songsang kemudian kita akan ubah menjadi bentuk persamaan, sama juga dengan ubahan langsung sebelum tu. Sebenarnya kita akan letak K juga. Jadi dia akan jadi K per X. Jadi untuk ubahan songsang, Y sama dengan K per X. Jadi untuk mendapatkan nilai K tu, ini adalah persamaan yang biasa. Jadi K sama dengan X darab Y lah. Jadi X darab Y itu adalah suatu pemalar, nilai yang tetap. Kita tengok contoh 10. Di dalam contoh 10 diberi Y berubah secara songsang dengan X. Tulis satu persamaan yang menghubungkan Y dengan X jika Y sama dengan 4, X sama dengan 5. Dalam soalan ni dia kata Y berubah secara songsang dengan X. Kita tulis Y berubah secara songsang dengan X. Kemudian kita tukar menjadi bentuk persamaan, jadi K per X. Jadi kita kena cari nilai K. Jadi K sama dengan X darab dengan Y. Kita akan dapat 5 darab dengan 4, kita dapat 20. Jadi jawapan kita Y sama dengan 20 per X. Ini adalah hubungan Y dengan X. Y sama dengan 20 per X. Okey, kita tengok praktis kendiri 10. Kita cuba buat. Soal 154. Diberi S berubah secara songsang dengan V. Jadi S berubah secara songsang dengan V, kita tulis. Kemudian kita terus tulis persamaan dia K per V. Kita biasakan bila kita membaca soalan, kita terus tulis dalam bentuk simbol dan terus tulis dalam bentuk persamaan. Tulis persamaan yang menghubungkan S dengan V. Dia bagi A S 12, V sama dengan 3. Jadi kita nak dapatkan nilai K, S kali dengan V. 12 darab dengan 3, kita dapat 36. Jadi hubungan dia adalah S sama dengan 36 per V. Macam tu lah. Ini soalan A. Okey, soalan B tu kamu buat sendiri. Tengok soalan 2 pula. 2 dia bagi dalam bentuk jadual. Dia bagi bilangan murid N, kemudian masa T jam. Dalam soalan dia kata hubungan antara bilangan murid dengan masa yang diperlukan untuk jadual di bawah menunjukkan hubungan antara bilangan murid dengan masa yang diperlukan untuk menyiapkan satu projek sains. Ungkapkan N dalam sebutan T. Okey, di dalam soalan ni dia tak nyatakan apakah hubungan, sama ada hubungan langsung ataupun hubungan songsang. Jadi kita tengok dulu secara kasar dia. Kita tengok bilangan murid dia semakin bertambah, kemudian bilangan jam semakin kurang. Jadi kita boleh tahu bahawa hubungan dia adalah hubungan songsang, sebab ada suatu nilai yang semakin naik, dalam masa yang sama satu nilai lagi semakin kurang. 4 naik ke 10, 10 turun ke 4.
Jadi dia kata ungkapkan N dalam sebutan T. Antara bilangan murid dengan masa untuk menyiapkan satu projek. Jadi kita kena tahu yang mana satu pun boleh ubah manipulasi dan mana satu pun boleh ubah gerak balas. Untuk dalam kes ni, pun boleh ubah gerak balas dia adalah T, iaitu masa. Jadi T, masa ni, dia berkadar songsang dengan bilangan murid. T berkadar songsang dengan bilangan murid. Jadi T sama dengan K per N. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai K tu? N darab T. Kita darab je kat sini. Bila kita darab, semua kita ambil mana-mana pasangan pun, dia akan dapat jawapan yang sama. Dapat 40. Ini 40. Ini bermaksud dia adalah hubungan yang songsang lah. Sebab dia ada nilai pemalar. Jadi K dia kat sini 40 lah. Jadi hubungan dia T sama dengan 40 per N. Itulah jawapannya untuk soalan nombor 2. Okay, kita tengok ke soalan seterusnya. Subtopik 5.2.4, mencari nilai suatu formula ubah dalam suatu ubahan songsang. Yang ni pun mudah juga, sebab kita dah tahu dah Y berubah secara songsang dengan X, kemudian kita ubah dalam bentuk persamaan, jadi Y sama dengan K per X. Di dalam subtopik ini, dia akan suruh kita cari mana-mana satu pun boleh ubah, sama ada Y, sama ada X, sama ada K. Dia akan kosongkan satu pun boleh ubah, dia suruh cari. Jadi kita terus tengok pada contoh. Contoh ni dia panjang sikit. Bayaran RMY untuk setiap murid yang mengikuti satu lawatan sambil belajar berubah cara songsang dengan bilangan murid X yang menyertai lawatan itu. Jadi bayaran dia Y ni berubah. Okay, kita ambil persoalan baru. Y berubah secara songsang dengan bilangan murid. Macam tu. Y sama dengan K per X. Macam tu. Jika 30 orang murid menyertai lawatan itu, jadi X tu kat sini dia kata 30. Bayaran yang dikenakan adalah RM40 seorang. Jadi Y 40. Dia dah bagi dah pun boleh ubah manipulasi dan pun boleh ubah gerak balas. Jadi kita boleh cari pun boleh ubah yang dimalarkan, iaitu kita cari pemalar. Jadi K sama dengan X darab Y. Kita ambil 30 darab dengan 40. Kita akan dapat 1200. Okay. Seterusnya dia cakap hitung bilangan murid yang diperlukan supaya bayaran yang dikenakan ialah RM25 seorang. Jadi dalam soalan ni dia kata, kalaulah bayaran yang perlu dibayar tu adalah Y tu adalah RM25, X berapa? Jadi sebelum nak jawab soalan ni, kita kena nyatakan hubungan Y dengan X tu dulu. Jadi kita dah cari nilai K dah tadi, 1200. Jadi hubungan dia adalah Y sama dengan 1200 per X. Jadi nak jawab soalan tu, maknanya kalau setiap murid kena bayar RM25, berapa orang kena pi lawatan tu? Jadi kita kena cari nilai X tu lah. Sebab nilai Y itu adalah ringgit. Jadi kat sini RM25 bersamaan dengan 1200 per X. Jadi X sama dengan, kita bahagilah 1200 bahagi dengan 25, kita akan dapat 48. Jadi 48 orang lah murid yang perlu pi supaya setiap orang membayar sebanyak RM30. RM25. Jadi kat sini lah 48 orang. Jadi untuk subtopik 5.2.4 ni dia mudah aja. Kita ada 3 pun boleh ubah. Dia akan kosongkan 1 pun boleh ubah untuk kita cari. 2 lagi dia bagilah. Kalau dia kosongkan 2, dia suruh cari, dia tak boleh sebab maklumat tak cukup. Okey, seterusnya
subtopik 5.2.5, menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang. Subtopik ni pun sama juga macam had tadi. Dia mesti ada 3 pun boleh ubah. Dia kosongkan satu, so kemudian dia suruh cari tu. Tapi dia bagi dalam bentuk masalah lah. Masalah ni selalunya dalam bentuk penceritaan ya. Contoh macam contoh 12 ni. Okey, kita buat contoh 12 ni. Dia bagi dalam bentuk ayat yang panjang lah, dalam bentuk situasi. Rintangan elektrik R ohm bagi utas dawai berubah secara songsang dengan kuasa 2 jari-jarinya. Jadi R berubah secara songsang dengan kuasa 2 jari. Jadi X kuasa 2. Jadi R sama dengan K per X kuasa 2. Yang itu adalah hubungan rintangan dengan jari untuk dawai. Diberi rintangan elektrik dawai ialah 1.6 ohm. Jadi R dia bagi 1.6 ohm apabila jarinya adalah 0.15. A, ungkapkan R dalam sebutan J. Jadi yang ni kita kena cari nilai K dia lah. Jadi K sama dengan 1.6 darab dengan 0.15 kuasa 2. Jadi kita kena dapat 0.036. Kemudian hubungan dia adalah R sama dengan, kita tulis balik, 0.36 per X kuasa 2. Ni kita telah menjawab soalan bahagian A. Itu dia ungkapkan R dalam sebutan J. Kemudian untuk soalan B, hitungkan rintangan elektrik dawai itu apabila jarinya adalah 0.2 cm. Jadi kita nak dapatkan R sama dengan 0.036 bahagi 0.2 kuasa 2. Ini kita tekan kalkulator terus lah. Jadi kita akan dapat 0.9 ohm. Jadi nilai dia 0.9 ohm. Dia sebenarnya mudah aja. Dia akan tanya 1 pun boleh ubah. Apabila diberi 2 pun boleh ubah lah. Dia takkan tanya 2 pun boleh ubah, kemudian dia bagi 1, sebab maklumat takkan cukup lah macam tu. Daripada 3 dia kosongkan 1, kita cari yang tu. Dan seterusnya C, hitung jejari dawai itu apabila rintangan elektrik adalah 0.4 ohm. Jadi dia nak cari X tu berapa. Jadi R tu 0.4 sama dengan 0.036 bahagi X kuasa 2. Yang ni kita bawa X ke atas kan. Dia akan jadi X, X kuasa 2 sama dengan 0.036 bahagi 0.4. Kemudian jawapan ni kita punca 2 kan dia. Kemudian jawapan akhirnya kita akan dapat 0.4 ohm. Kat sini boleh tengok. Okey. Seterusnya ada praktis sendiri 12 lah. Okey, itu saja untuk ubahan songsang. Kamu boleh cuba jawab praktis sendiri 12, 13 dan 14 kerana dia merangkumi ubahan songsang. Dan kita akan masuk kepada ubahan tercantum untuk video yang akan datang. Sekian, terima kasih.